Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita malam ini, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Latif Mahmud, telah menerima kunjungan hormat daripada pengerusi Affin Bank dan Kelab Peminat P. Ramlee Sarawak KPPRS di kediamannya Jalan Demak, Bakor, Kuching pada pagi ini. Pada kunjungan pertama, Tun Pehin Sri Abdul Taib menerima kunjungan pengerusi Affin Bank yang diketuai Dato' Agil Nat dan turut diiringi Pengarah Eksekutif Perbankan Korporat Hanif Yusof, Ketua Kumpulan Agihan Komuniti Johanna Abdullah, Pengarah Wilayah Kanan Malaysia Timur Roni Jim Philip Anska, Ketua Korporat Affin Bank Sarawak Wendy Tang Chin Chin, serta Pengarah Jualan Kawasan Wilayah Sarawak Alicia Lau Mi Kiong. Seterusnya, Tun Pehin Sri Abdul Taib menerima kunjungan hormat daripada KPPRS yang diketuai Presidennya Dr. Adi Badruzzaman Tuah. Ketika di media, beliau memberitahu pihaknya telah pun mengadakan seminar pada 1 dan 2 Oktober lepas bagi melihat bagaimana karya P. Ramlee boleh dirungkai dengan maksud keinsanan dan kemanusiaan. Jelasnya lagi, ini sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan serantau peminat-peminat bintang legenda P. Ramlee. Usaha yang telah kita lakukan melalui seminar yang telah kita adakan pada 1 dan 2 dari bulan Oktober ini untuk melihat bagaimana karya P. Ramlee itu dapat kita rungkai makna keinsanan dan kemanusiaan yang ingin disampaikannya. Dan hasil daripada itu ada beberapa ketetapan yang telah dibuat. Satu daripadanya ialah untuk mengeratkan lagi hubungan serantau khusus dalam kalangan peminat P. Ramlee. Yang kedua ialah untuk memungkinkan gerakan keilmuan diteruskan secara teratur dan kemas supaya P. Ramlee tidak dilihat sebagai hanya seorang penyanyi dan penghibur tetapi sebagai seorang pemikir zamannya. Dan ini yang kita sampaikan kepada Puan Yang Terutama kita, dan mohon restu beliau supaya kita dapat Sarawak mengambil langkah bersama dengan teman yang lain itu untuk memastikan hasrat itu dapat kita realisasikan. Sementara itu, bagi Presiden Kelab P. Ramlee Pulau Pinang, Tan Sri Yusof Latif, beliau mencadangkan badan bukan kerajaan NGO dan kelab-kelab P. Ramlee di rantau Asia dapat dikumpulkan untuk menjadi satu badan yang kukuh bagi mengenengahkan seniman agung P. Ramlee. P. Ramlee bukan sahaja ikon untuk Malaysia, tapi dia juga ikon antarabangsa. Jadi dalam kita usaha ini, salah satu daripada perkara yang kita nak rumuskan ialah Aswara, iaitu College Aswara di Kuala Lumpur akan diangkat menjadi Universiti P. Ramlee. Ini telah pun dibentangkan di Parlimen satu ketika dulu dengan mengadakan suatu peruntukan 10 juta oleh kerajaan. Jadi kita nak angkatkan supaya ia mengenangkan jasa P. Ramlee sebagai seniman agung negara. Dan yang lain, apa yang kita hasratkan supaya suara NGO, kelab-kelab peminat P. Ramlee khasnya di rantau ASEAN ini dapat kita kumpulkan dan kita usahakan menjadikan suatu badan yang kukuh bagi mengenengahkan mengenai dengan seniman agung P. Ramlee. Kerana berita seterusnya, penduduk di 4 buah rumah panjang di Betong iaitu Rumah Lempaung Asal, Rumah Lempaung Baru, Rumah Batu Pesok dan Rumah Rantau Layang bakal menikmati kemudahan jalan yang lebih selesa sebaik pelaksanaan projek Jalan Ijo, Teguyu, Lempaung, Batu Pesok, Rantau Layang dan Perdus Park fasa 1 siap sepenuhnya tidak lama lagi. Apabila siapnya jalan tersebut itu nanti, akses di keempat-empat rumah panjang berkenaan akan dihubungkan dengan jalan berturap berbanding jalan kampung sebelum ini. Projek yang dilaksanakan kontraktor syarikat pembinaan Megah Jaya itu kini berada pada fasa terakhir pembinaannya. Pada Ahad, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugahambas bersama Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerald Rentap Jabu telah meninjau pelaksanaan projek tersebut. Semasa lawatan itu, Dato' Amar Douglas dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban telah mengadakan perbincangan bersama Jabatan Kerja Raya JKR dan kontraktor bagi mencari jalan untuk mempercepatkan lagi pembinaan jalan berkenaan. Turut dibincangkan adalah satu lagi projek yang akan dilaksanakan di kawasan itu iaitu Jalan Menaik Taraf, jalan dari Jambu ke Rampak menuju ke Rantau Layang.
Selain itu, lawatan itu turut memperhalusi reka bentuk dan spesifikasi jalan yang akan dibina dan akan melalui proses tender sedikit masa lagi. Laporan seterusnya, peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bukan sahaja bertindak mengawal kebakaran tetapi juga sebagai petugas barisan hadapan dalam menangani pelbagai kes kecemasan. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, walaupun JBPM di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi keselamatan rakyat di Sarawak juga turut menjadi keutamaan. Sehubungan itu, beliau juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjelaskan pindaan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dan pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 telah dibuat dan digunapakai JBPM dalam menentukan keperluan kebombaan dalam aspek keselamatan kebakaran termasuk kelulusan pelan, pemeriksaan bangunan dan penguatkuasaan. This Uniform Building Act is very timely because, as I said, for Sarawak, when it comes 2030, we don't want to be the richest, in the whole Malaysia, but no glass. Our building are unsafe. We said we cannot afford safety management. It's a matter of attitudes, and we need to change the mindset. As we get richer, we also want to be equivalent to any of the good things of any of the developed countries. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian Seminar Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 pindaan 2021 di Hotel UCSI Kuching pada Isnin. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri T.S. Muhammad Hamdan Wahid, turut memaklumkan kedua-dua pindaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pembangunan baharu dan teknologi terkini serta peningkatan populasi. So, in those two regulation, we do mention that there is a need for designated building. Designated building means building with a certain kind of risk. They have to have this OKK. OKK is, if you translate it into Vice-City organization, it's just like an act of Act 415, mistaken is under law. Those that need to have a fire safety officer in some of the high hazard installation. But for Bomba, it's only designated building. We have around 9,000 designated building all over Malaysia. And all these designated building, they need to have this OKK. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak akan mula mengeluarkan dokumen sementara bagi individu tanpa kewarganegaraan di Sarawak di SITKS mulai 1 November 2022. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Menurut Datuk Seri Fatimah, pada 28 April 2022, Kerajaan Sarawak telah membuat keputusan untuk mengeluarkan dokumen tersebut bagi membolehkan mereka yang tanpa kewarganegaraan mendapat akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan yang disediakan Kerajaan Sarawak. Ujarnya, mereka yang layak adalah individu yang dilahirkan di Sarawak di mana salah seorang daripada ibu bapa kandung mereka adalah warga negara Malaysia bermastautin Sarawak dan memiliki sijil lahir yang didaftarkan di Sarawak serta berstatus warga negara belum ditentukan, sudah memohon kewarganegaraan Malaysia menurut Perkara 15A Perlembagaan Malaysia dan berumur 21 tahun ke bawah. Ini dokumen yang kita akan keluarkan ini dokumen sementara. Dokumen untuk individu tanpa kewarganegaraan, untuk kanak-kanak bawah 21 tahun, itu syaratnya bawah 21 tahun. Untuk membolehkan mereka mendapat akses kepada pendidikan dan juga kesihatan. Itu penting sebab kita tahu bahawa pendidikan itu sangat penting. Kita dah dengar tadi bagaimana ibu bapa sangat berharap anak-anak mereka dapat pendidikan. Jadi dengan adanya dokumen sementara ini, kita berharap lepas ini bila mereka dah isi ini, kemudian kita keluarkan dokumennya sementara, mereka akan dapat ke sekolah, sekolah kerajaan terutama sekali. Mereka mahu ke sekolah kerajaan sebab di situ kalau berbanding dengan sekolah swasta mahal. Kalau sekolah kerajaan dia tak mahal. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan sambutan Hari Kanak-kanak dan ulang tahun ke-10
Persatuan Destiny untuk Kanak-Kanak Sibu di Sibu Life Care Society pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah berkata Kerajaan Sarawak telah bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya umum PRU serta fenomena banjir. Katanya simulasi banjir telah dibuat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Serian pada minggu lepas, manakala Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memperhebatkan kesiapsagaan untuk menghadapi musim monsun dan banjir. Jadi apa-apalah keputusan nanti kita akul. Kita bersiap sedia. Kita siap sedia untuk banjir, kita bersiap sedia untuk pilihan raya. Banjir alhamdulillah minggu lepas kita telah buat simulasi simulasi banjir ini untuk Jabatan Kebajikan kita dah buat di Serian minggu lepas dan untuk SDMC sendiri kesiapsiagaan untuk menghadapi musim monsun dan musim banjir ini juga kita sudah bersedia. Dalam majlis itu, 3/8 Yayasan Amal Cinta telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM5,000 kepada Persatuan Destiny untuk Kanak-Kanak Sibu, manakala Datuk Seri Fatimah telah mengumumkan dana projek kecil luar bandar MRP beliau sebanyak RM10,000. Pada sebelah petang pula, Datuk Seri Fatimah telah menyempurnakan majlis perasmian pengumpulan dana untuk Agape Sibu di dataran Pulau Lihua bersempena dengan Pesta Sungai Rajang. Pengumpulan dana ini adalah cadangan daripada Kelab Sukan Rekreasi Pulau Lihua dan Kelab Sukan Air Dalat yang memperuntukkan sebahagian daripada pendapatan dari Sukan Rajang River Jet Ski Fun Ride untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas menjadikan acara ini lebih bermakna. Terdapat 5 persatuan di bawah Agape Center iaitu Special Needs Sibu, Lau King Ho Memorial Children's Clinic, Methodist Care Center, Sibu Autistic Association dan Special Olympic Sarawak Sibu Chapter. Menurut Datuk Seri Fatimah, seramai 70 orang penderma dari Kelab Jet Ski Dalat telah mengumpul dana berjumlah RM23,000 dan jumlah itu mungkin bertambah sebaik Pesta Sungai Rajang bermula sehingga 10 Oktober ini. Pesta itu bertujuan mempromosikan aktiviti air, budaya, makanan istimewa dan tempat di sepanjang Sungai Rajang. Di Bintulu pula, setiap rakyat berhak mendapatkan rawatan kesihatan berdasarkan polisi kerajaan termasuk mengambil langkah pencegahan. Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, ini termasuklah menjalani rawatan kesihatan. Jangan sampai kita sakit, baru kat berubat, tu kena hagang, semak kita disintan tak betul, buah kita dalam ngin, kita boleh mengurau doktor. Yang lain, amat segan nak pula, kita ke madai ke pengulunya tadi, segan amat, mayang orang lain perasaan. Dia ketemu mayang dan nama tadi, dia ya, kedua takut, nak ditakut. Kenyak, maka kadang lemau, nak kadang pamanyo perasaan. Tak pernah kita itu pengerai, laban tanggungjawab kita, ke diri gorengan. Katanya semasa berucap di program Jelajah Sehat Sarawakku di Rumah Jana Sungai Muput Tatau pada Ahad. Pada program itu, Benchmark Health telah mengadakan saringan kesihatan percuma seperti ujian darah dan air kencing, saringan kolesterol, sel-sel darah, kencing manis dan kesihatan buah pinggang bagi kategori B40. Selain itu, turut diadakan pemeriksaan tekanan darah, BMI dan komposisi badan serta pemeriksaan fizikal termasuk perkhidmatan mencabut gigi di bawah peka B40. Pada majlis itu juga, Senator Rita Sarimah mengumumkan peruntukan sebanyak RM4,000 kepada Biro Wanita Rumah Jana. Selepas majlis itu, beliau telah mengadakan lawatan dan program santai ke Rumah Duming, Muput dan juga turut mengumumkan sebanyak RM4,000 kepada Biro Wanita Rumah Duming. Mengakhiri berita malam mengenai Sarawak Delta Geopark. Komuniti tempatan berpotensi memainkan peranan sebagai duta bagi mempromosikan Sarawak Delta Geopark SDGP kepada pelancong dari luar Sarawak. Residen bahagian Kuching, Datuk Sherina Husaini memberitahu masyarakat boleh membantu kerajaan untuk menghebahkan mengenai ciri-ciri serta keunikan SDGP yang merupakan geopark kebangsaan ke-6 di Malaysia. Beliau menjelaskan kesempatan ini juga boleh diambil untuk meningkatkan sosioekonomi tempatan dengan menggunakan branding geopark tersebut. Katanya golongan usahawan contohnya boleh menggunakan branding SDGP ketika menjual produk-produk mereka demi memastikan pelancong luar serta masyarakat lain lebih mengetahui dan juga memahami potensi pelancongan yang disediakan di sini di samping menambah nilai kepada perniagaan yang diceburi. Beliau berucap pada program kesedaran mengenai Sarawak Delta Geopark SDGP Siri 4 2022 di Hotel Waterfront Kuching pada Isnin.
Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Awam dan Penyertaan Komuniti SDJP menambah, pelbagai manfaat dan impak positif bakal dinikmati seperti sosioekonomi, kebudayaan dan warisan, khususnya untuk masyarakat yang berada dalam kawasan Jorpak itu. Datuk Sherina berharap agar usaha dan program seumpamanya dapat merealisasikan aspirasi mendapat pengiktirafan UNESCO untuk SDGP menjelang tahun 2026. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukassarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.